الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara kembali bersiaran dari Sarawak, Belasungkawa Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Untuk makluman anda, ketika ini sedang berlangsung istiadat penghormatan negeri di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching. Jenazah Allahyarham Tun Taib telah pun ditempatkan di atrium bangunan Dun berkenaan untuk membolehkan orang ramai memberikan penghormatan terakhir. Sedikit informasi untuk anda, orang awam boleh memberikan penghormatan terakhir mulai 8 pagi tadi sehingga pukul 11.30 pagi nanti. Ahli-ahli yang berhormat, div-div kenamaan dan ketua-ketua jabatan pula dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi, manakala ahli-ahli kabinet mulai 11 pagi hingga 11.30 pagi. Antara tetamu kenamaan dan div-div kehormat yang telah pun hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham ialah Premier Sarawak yang amat berhormat Tan Sri Abang Johari Tun Openg kira-kira pukul 9.25 pagi tadi. Ya, Andy. Dan selain daripada istiadat penghormatan terakhir yang sedang berlangsung di Dewan Undangan Negeri pada ketika ini, kita di studio juga bersama dengan seorang tetamu yang tidak asing lagi, iaitu Datuk Dr. Jeniri Amir. Kita nak sambung lagi mengenai perbincangan mengenai sumbangan yang telah disumbangkan oleh Allahyarham Tun Pehin Seri Taib Mahmud kepada Sarawak. Dan pada pandangan Datuk sendiri, antara sumbangan terbesar Tun Taib kepada Sarawak, apa dia? Ya. Kalau nak cakap dari sumbangan 1001, banyaknya sumbangan almarhum. Dan bagi saya, satu yang diberi perhatian dan tumpuan oleh Tun sepanjang hayatnya sebenarnya, lebih lagi sebagai Ketua Menteri dalam tempoh 33 tahun ialah pentingnya politik Sarawak ini stabil, dan juga kestabilan itu harus juga didukung oleh kesepaduan sosial, integrasi di dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Dan Sarawak ini punya sekitar 30 suku kaum. Dan untuk itu, seingat saya, almarhum ada perkenalkan satu konsep atau gagasan, iaitu confluence of rivers. Maksudnya pertembungan. Macam pertembungan pelbagai batang sungai. Sungai itu dari hulu kemudian bertembung menjadi satu airnya. Jadi sebab itu wujudnya apa yang kita kenali bangunan-bangunan di semua bahagian di Sarawak ketika ini yang dikenali sebagai Dewan Suara. Apa itu Dewan Suara? Suara itu maksudnya dari pelbagai arah menjadi satu. Jadi apa tujuan di sebalik kewujudan pelbagai Dewan Suara di semua bahagian di Sarawak? Ini bagi saya satu daripada legasi beliau. Bagi Tun, pentingnya rakyat Sarawak itu disatukan, kesepaduan sosial itu dikukuhkan, keharmonian dalam kalangan pelbagai kaum itu diwujudkan. Justru Dewan Suara itu menjadi wadah ataupun platform untuk menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum di negara ini, di Kuching sendiri. Di Sarawak. Ya, di Sarawak. Dengan reka bentuk yang unik sebenarnya. Sebagai contoh, di Mukah ada satu Dewan Suara yang
menggunakan ikon terendak sebagai contoh. Kerana itu terendak itu dikaitkan dengan masyarakat Melanau. Dan di tempat-tempat lain juga menggunakan identitinya sendiri. Di Kuching itu satu bangunan yang cukup unik. Jadi bagi saya penekanan ataupun tumpuan yang diberikan oleh almarhum terhadap pentingnya masyarakat di Sarawak ini bersatu padu, mengukuhkan kesepaduan sosial, hidup dalam harmoni merupakan salah satu daripada legasi yang saya fikir akan kekal dalam ingatan dan pemikiran rakyat Sarawak dan Malaysia. Kerana ini satu idea yang cukup unik sebenarnya. Datuk 33 tahun Allahyarham sebagai Ketua Menteri, 10 tahun sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak, 43 tahun keseluruhannya. Ini bermakna dalam tempoh lebih 4 dekad lalu, agenda pembangunan Sarawak dan pelaksanaannya menerima sentuhan terus acuan daripada Allahyarham Tun. Projek-projek berteraskan rakyat untuk kesejahteraan rakyat diutamakan, termasuk empangan hidro, bahkan jambatan juga untuk menghubungkan rakyat dari satu kawasan ke kawasan lain diberikan keutamaan. Untuk Datuk, apa projek-projek signifikan berteraskan rakyat cetusan ilham Allahyarham? Sebenarnya begitu banyak. Pastinya kemudahan asas yang menjadi paksi kepada dasar politik pembangunan dan politik development. Kerana beliau sedar bahawa untuk pastikan Sarawak itu maju, dapat digerakkan dari segi sosioekonomi dan sebagainya, mengubah nasib rakyat, tingkatkan kualiti hidup dan sebagainya. Yang paling penting ialah disediakan prasarana ataupun infrastruktur. Sebab itu jalan raya yang telah dibina di Sarawak ini merupakan satu cetusan idea yang saya fikir telah mengubah landscape geografi dan landscape sosial dan ekonomi di Sarawak. Dan sebab apabila wujud jalan raya, wujudnya jambatan sebagainya, maka ini akan memberi kesan limpahan. Sebab itu apa yang digagaskan oleh almarhum itu realiti baru yang saya sebutkan tadi, yang berteraskan prinsip CAM. C bermaksud change, O opportunity, M mobility, E equality. Ini satu konsep yang saya fikir berada di luar kotak pemikiran. Change itu, perubahan itu berlaku. Apabila perubahan dilakukan, maka akan mewujudkan peluang. Peluang dari segi pendidikan, peluang dari segi pekerjaan. Dan apabila seseorang itu mendapat pendidikan dan pekerjaan ini boleh menganjakkannya dari segi secara mendata, iaitu orang itu boleh bergerak dari kawasan luar bandar ke bandar, juga bergerak dari bawah ke atas, itu secara menegak dari sisi sosioekonominya. Dan dengan berlakunya itu, maka kesaksamaan, equality itu berlaku. Ini saya fikir sesuatu idea yang cukup bernas daripada almarhum, yang apabila saya ikuti satu persatu, Tun ini seorang yang dapat menjelaskan sesuatu yang kompleks. Kalau saudari atau saudari berkesempatan, sebenarnya saya kesempatan untuk banyak kali wawancara Tun ini, satu konsepnya boleh dihuraikan sampai 1 jam. Saya pernah melontarkan satu soalan dalam satu majlis sebenarnya, bertemu dengan semua wartawan dan editor di salah sebuah hotel di Kuching ini. Saya lontarkan langkah-langkah yang Tun ambil untuk mengubah nasib di Sarawak dan meningkatkan jumlah kelas menengah di Sarawak ini. Tun mengambil masa untuk soalan yang kelihatan mudah itu 45 minit. Dan semua kami dalam Dewan itu begitu kagum dengan bagaimana Tun menjelaskan dengan panjang lebar. Dan siapa yang pernah mengikuti ucapan Tun di mana-mana majlis, Tun seorang yang bercakap off the cuff, dengan fakta, dengan statistik, dengan datanya, dan disampaikan dengan begitu meyakinkan. Jadi jangan bagi anak muda barangkali yang tidak ada kesempatan, Tun pernah berucap tanpa teks selama 2 jam. Ini bukan calang-calang pemimpin. Pemimpin ini saya fikir Tun almarhum seorang yang bukan saja faham akan masalah yang wujud di akar umbi, tapi seorang pembaca yang begitu hebat, yang banyak baca buku tentang ekonomi. Malah Tun sendiri pernah belajar di Harvard untuk satu tempoh yang singkat. Dan ini saya fikir dalam tahun 60-an telah
memungkinkan almarhum memahami soal-soal ekonomi, tentang sosial dan sebagainya. Apatah lagi Tun telah menjelajah. Seorang pemimpin betul berjiwa rakyat, seorang pemimpin yang mendekapkan telinganya ke bawah dan faham ini diterjemahkan dalam bentuk pelbagai inisiatif dan dasar yang hari ini kita saksikan sendiri. Apa yang kita lihat tak dapat nafikan hari ini adalah berkat sentuhan emas almarhum. Kita menuai hasil daripada apa yang telah dirancang sejak berpuluh tahun yang lepas. Kebijaksanaan Allahyarham Tun Taib sebenarnya memang tidak dapat disangkal. Seorang yang berpandangan jauh, dan jika kita lihat pada tahun 2009 sebenarnya sempena ulang tahun ke-28 Tun sebagai Ketua Menteri Sarawak, Allahyarham telah menyuarakan dan membayangkan Sarawak menjadi sebuah negeri yang paling kaya menjelang tahun 2030, dan rasanya apa yang disuarakan oleh Allahyarham Tun pada ketika itu disambung oleh tampuk kepimpinan yang sekarang, iaitu Datuk Paling Tinggi Abang Jo. Jadi kita nak tahu jugalah Datuk sendiri seorang penulis, penganalisis politik, bagaimana Datuk melihat visi yang dibawakan oleh Tun Taib pada ketika itu untuk kemajuan dan juga pembangunan Sarawak. Betul. Tun ini, kalau boleh saya simpulkan, seorang ahli falsafah sebenarnya. Seorang pemikir yang hebat. Punya pemikiran strategik. Dapat menyelami, menganalisis, menterjemahkan pemikirannya dalam bentuk realiti, dalam bentuk pelbagai dasar yang dilaksanakan, yang kita saksikan pada hari ini, termasuk bagaimana pelbagai agensi diwujudkan, pelbagai dasar meliputi pelbagai bidang dari ekonomi, sumber manusia dan lain-lain lagi. Soal bagaimana beliau berterjemahkan itu, saya fikir telah dapat kita saksikan pada hari ini. Sebagai contoh, dari segi skor sebagai contoh, adalah satu idea yang menarik. Koridor yang diwujudkan itu telah berjaya menarik pelabur asing dengan pemikiran ekonomi, pemahaman ekonomi yang begitu mendalam, berpaksikan kepada politik pembangunan dan didukung oleh sektor awam yang begitu memahami akan aspirasi dan kehendak Tun ketika Tun memimpin sebagai Ketua Menteri Sarawak. Saya fikir telah berjaya bukan sahaja menganjakkan Sarawak dari segi infrastruktur. Itu sebab Tun mewujudkan banyak bahagian. Dulu Sarawak dia ada 5 bahagian. Kemudian Tun wujudkan bahagian-bahagian lain seperti kapit, muka, betong, semarahan. Dan ini telah memberi kesan yang saya fikir luar biasa, hebatnya. Merancakkan, melipat gandakan lagi tempoh pembangunan di bahagian-bahagian ini. Dan bahagian-bahagian ini saya fikir realiti itu tidak dapat menipu. Kita harus terima hakikat bahawa pemikiran strategik Tun telah memungkinkan bahagian-bahagian ini dapat berdiri sama tinggi dengan bahagian-bahagian lain, yang 5 bahagian sebelum ini di Sarawak. Dan kesemerataan itu saya fikir menjadi salah satu paksi daripada falsafah politik almarhum yang akan kekal dinikmati oleh dan disambung oleh pemimpin, Ketua Menteri dan Premier selepas itu. Ya. Datuk, setiap tindakan yang dilaksanakan oleh Allahyarham Tun berteraskan kepada prinsip politik pembangunan itu tadi. Ini cukup menarik sekali kerana Datuk hidup pada eranya, pasti faham dengan baik tentang politik pembangunan tersebut. Namun untuk generasi waktu ini, termasuk pemimpin-pemimpin, mungkin belum faham sepenuhnya. Dan ia sedangkan telah pun mencapai banyak kejayaan. Adakah menurut Datuk politik pembangunan itu masih boleh dipakai sekarang dan disesuaikan dengan keadaan pada waktu ini? Datuk? Pasti. Dari segi infrastruktur, saya fikir kita hampir apa yang digagaskan oleh Tun puluhan tahun lalu telah menjadi kenyataan. Dan dalam konteks ini diteruskan oleh Ketua Menteri dan Premier selepas itu. Dan soal pembangunan ni soal yang tidak habis.
Bercakap tentang soal infrastruktur, saya fikir kita masih lagi berusaha, Premier sedang berusaha sekarang untuk meneruskan perjuangan Tun. Baik di segi ekonomi, infrastruktur, sosial, pendidikan dan sebagainya. Kerana kita ingin muncul sebagai sebuah negeri maju yang seperti digagaskan oleh Tun dan disambungkan oleh Premier sekarang untuk melihat Sarawak dapat berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Kerana menjadi falsafah mana-mana pemimpin politik, lebih lagi yang telah dicetuskan oleh Tun itu suatu yang boleh menganjakkan Sarawak ke hadapan dari segi sosial, dari segi ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Dan Tun sebagai seorang yang punya pengalaman yang luas, kita jangan lupa Tun berada di peringkat nasional sebagai Menteri Persekutuan selama 13 tahun. Terajui pelbagai kementerian dan adunan daripada pengalaman di peringkat nasional di bawah pelbagai beberapa Perdana Menteri dan diikutsertakan oleh pengalamannya dengan pengalaman di peringkat negeri. Saya fikir adunan kedua-duanya itu, apatah lagi dengan pendedahan yang amat luas di luar negara, telah memungkinkan beliau untuk mewujudkan acuannya sendiri. The politics of development, politik pembangunan dan realiti baru yang mungkin anak muda sekarang sudah tidak begitu faham. Tapi saya fikir untuk memahaminya, kalau tidak silap saya, buku tentang Tun ini adalah antara pemimpin dan banyak buku yang ditulis oleh pelbagai penulis di sekitar 30 buah buku berkaitan dengan Tun telah diterbitkan. Dan saya fikir untuk memahami pemikiran Tun almarhum adalah ada baiknya kita meneliti balik apakah yang terkandung dalam buku-buku itu, termasuk buku biografi tentang almarhum. Datuk sendiri pun sebenarnya ada menulis tentang Tun. Ada satu buku. Mungkin buku Datuk boleh terangkan sedikit mengenai buku itu. Sebenarnya berbicara ataupun mengungkapkan soal falsafah politik pembangunan dan wawancara. Saya kerap kali juga telah berkesempatan wawancara Tun almarhum termasuk di rumahnya. Dan buku itu sebenarnya mengungkapkan tentang falsafah bangunan dan juga aspirasi almarhum sebagai pemimpin utama Sarawak, ingin melihat Sarawak berada di tingkat atas dari semua segi. Menjadi penekanan kalau dari awal kita perhatikan, membaca akhbar-akhbar lama sejak tahun 60-an, 63 lagi, termasuk ucapan Tun di Dewan Undangan Negeri, malah di peringkat persekutuan, kecintaan, ketaksuban utama Tun sebagai pemimpin nombor satu Sarawak ialah untuk mengubah nasib Sarawak ini. Okey, kalau dalam satu perkataan Datuk boleh gambarkan kepribadian seorang individu yang bernama Tun Taib ni, apakah perkataan itu? Seorang yang luar biasa pemikiran dan komitmennya untuk mengubah nasib rakyat Sarawak, dan hasilnya kita tuai pada hari ini. Banyak bukti nyata yang telah pun menggambarkan kejayaan-kejayaan hasil daripada idea-idea dan wawasan itu. Bulu roma saya pandai berdiri mengungkapkan itu. Untuk seseorang yang cukup dekat dengan Allahyarham, sudah pasti perasaan hiba dan duka cita lebih mendalam dirasai oleh Datuk. Saya yakin juga rakyat Sarawak khususnya yang hidup ketika era pemerintahan Tun Taib juga akan berkongsi perasaan yang sama juga. Datuk, di sebalik sikap luar biasa yang Datuk katakan tadi, pada awal perkongsian Datuk ada katakan bahawa Allahyarham juga memiliki sifat ketegasan. Tapi di sebalik ketegasan itu, saya yakin ada keterbukaannya. Kalau tidak, mana mungkin setiap pencapaian yang diperoleh tidak mendapat pandangan daripada pemimpin dan juga rakyat di akar umbi sendiri. Keterbukaan untuk mendapatkan konsensus bagi mencapai penyelesaian yang komprehensif. Betul. Kita boleh lihat bagaimana almarhum Tun telah memimpin Sarawak ketika Sarawak lagi di bawah Barisan Nasional, dan dengan pelbagai parti politik ketika itu
dan almarhum telah berupaya untuk menyatukan pemikiran pelbagai itu dan kemudian mencetuskan idea-idea dan falsafah politik pembangunan yang kita nikmati pada hari ini. Walaupun Tun sendiri berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuk kalau anak muda membaca buku termasuk Mingkot oleh bapa saudara sendiri pada tahun 1987. Kemudiannya pergolakan dalaman, tapi akhirnya dengan ketegasan, dengan fokus kepada falsafah politik pembangunan, ekoran daripada perkembangan dan krisis politik pada waktu itu, tumpuannya adalah khusus untuk pastikan dapat dianjakkan Sarawak ini lebih ke hadapan lagi. Ya, terima kasih banyak diucapkan kepada Datuk Dr. Jenery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, berkongsi banyak kepada kita seawal pukul 9 pagi nanti bersama dengan RTM di sini saja, tapi Datuk Doktor akan meneruskan perkongsian di stesen TV lain mengangkat kejayaan, kepribadian dan juga keunggulan seorang sosok pemimpin Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Saudara, kita akan berjeda seketika. Kita saksikan satu bingkisan khas mengenai Allahyarham yang telah pun kami sediakan. Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud bukan nama yang asing bagi rakyat di negeri Sarawak. Pemergiannya sudah pasti meninggalkan impak yang besar kepada seluruh rakyat bumi Kenyalang khasnya, apatah lagi Allahyarham merupakan seorang tokoh yang paling lama memimpin Sarawak sebagai Ketua Menteri dan yang di-Pertua Negeri. Dilahirkan di Miri pada tanggal 21 Mei 1936, Allahyarham merupakan yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 selepas Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring. Menerima pendidikan awal di St. Joseph Primary School Miri, Tun Pehin Seri Abdul Taib kemudian melanjutkan pengajian ke St. Joseph Institution Kuching sebelum mengerang langkah ke Adelaide University Australia untuk memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang pada tahun 1960. Allahyarham mencipta sejarah dalam politik Sarawak apabila menjadi individu termuda yang dilantik sebagai menteri pada tahun 1963, iaitu sebagai Menteri Komunikasi dan Kerja Raya Negeri Sarawak. Dalam arena politik, Allahyarham telah menjadi wakil rakyat di peringkat negeri maupun persekutuan. Sebagai Ketua Menteri yang paling lama mentadbir Sarawak, beliau sememangnya layak diberi gelaran Bapa Pembangunan dan Pemodenan Sarawak. Tun Pehin Seri Abdul Taib juga terkenal dengan pendekatan konsep politik pembangunan yang dibawanya untuk membangunkan Sarawak. Setelah 33 tahun berkhidmat sebagai Ketua Menteri, Allahyarham kemudiannya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 pada 1 Mac 2014. Allahyarham berkhidmat untuk tempoh 3 penggal sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak dengan lantikan pertama pada 1 Mac 2014 dan berakhir pada Januari 2024 setelah dilantik untuk kali yang ketiga. Semestinya, kualiti kepimpinan dan sumbangan Allahyarham Tun Pehin Seri Abdul Taib sebagai seorang pemimpin hebat akan terus dikenang sampai bila-bila. Belasungkawa Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Saudara, perkongsian untuk anda yang baru bersama dengan kami. Hari ini kami bersiaran secara langsung dari Kuching, Sarawak, membawakan kepada anda 2 istiadat penting, iaitu istiadat kehormatan negeri dan juga istiadat pengumian negeri. Ya, dan sebenarnya ini siaran langsung program khas Istiadat Pengebumian dan Penghormatan Negeri ini juga boleh ditonton secara melalui talian, iaitu melalui RTM Klik dan juga Facebook Sarawak FM. Dan sekiranya ada di antara anda yang mempunyai pengalaman ataupun momen-momen peribadi bersama dengan Allahyarham Tun Taib, boleh juga kongsikan bersama dengan kami di Facebook RTM Sarawak. Mungkin kami boleh bacakan komen-komen daripada
daripada anda seketika nanti? Ya, untuk individu ataupun rakyat Sarawak yang hidup pada era pemerintahan Allahyarham Tun sudah pasti memiliki pengalaman peribadi bersama dengan Allahyarham Tun yang menarik untuk dikongsikan kepada masyarakat untuk kita sama-sama angkat bagaimana ketokohan, kepribadian Allahyarham Tun sepanjang hayatnya. Ini adalah visual semasa di atrium bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching berlangsung istiadat penghormatan negeri. Jenazah Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib bin Mahmud ditempatkan di atrium bangunan berkenaan dan jika kita lihat sekarang ni Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Pelancongan Sarawak yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak sedang memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Taib. Selain daripada pemimpin-pemimpin negeri, div-div kehormat, orang awam juga hadir memberikan penghormatan mulai pukul 8 pagi tadi, dan istiadat penghormatan negeri ini dijadual berlangsung sehingga pukul 11.30 pagi nanti. Apapun saudara kehadiran rakyat jelata untuk memberikan penghormatan terakhir ini dari pelbagai lokasi di segenap pelosok negeri Sarawak juga menggunakan kemudahan yang saya yakin ada antaranya hasil daripada sumbangan sewaktu pemerintahan Allahyarham Tun Taib. Satu buku tulisan saudara Muhammad Kasim saya kongsikan kepada anda antara intipatinya. Anda bayangkan kampung terpencil di Beting Maro yang dulunya hanya dapat dihubungi dengan bot ekspres, kini sudah dapat disinggahi dengan kereta berjenama. Kampung di Belaga yang dulu penduduknya menggunakan lampu minyak tanah, kini menikmati kemudahan elektrik 24 jam tanpa putus. Kampung di pedalaman Baram yang penduduknya meminum air hujan atau telaga, kini menikmati bekalan air bersih. Kampung di daerah kecil Sebuyau yang hanya terdapat rumah kayu beratap nipah, kini dipenuhi dengan rumah batu beratap bata. Desa Muara Tuang, Tembirat, Sambir, Rebak dan Moyan yang dulunya hanya dihuni oleh nelayan dan petani, kini didiami oleh profesional, pensyarah dan juga graduan. Tiada siapa yang pernah menyangka juga saudara, universiti didirikan di sebelah rumah seorang petani kerdil di Kota Samarahan. Penduduk di desa dengan mudah dapat mendengar liputan semua stesen radio dan televisyen, termasuklah siaran hari ini. Hasil pembinaan kemudahan dan prasarana sewaktu pemerintahan Allahyarham V, anak jati Sarawak yang kini menetap di Kota Samarahan, mungkin dapat berkongsi bagaimana kemajuan pembangunan di daerah Kota Samarahan itu. Ya, apa yang menariknya, saya sendiri merupakan anak kelahiran Bumi Kenyalang. Apa yang saya rasa bersyukur dengan sumbangan daripada Allahyarham Tun Taib adalah sumbangan terhadap bidang pendidikan. Jika dulu kita dapat lihat tak banyak pilihan dari segi institusi pendidikan tinggi, tapi sekarang disebabkan oleh visi Tun Taib yang jauh ke depan, sekarang kita dapat melihat pelbagai institusi, bukan saja institusi kerajaan, malah juga institusi swasta. Itu adalah satu cetusan idea daripada Allahyarham Tun Taib sendiri yang menginginkan anak-anak Sarawak ini berpendidikan. Kerana kalau kita lihat juga dari segi latar belakang Tun Taib sendiri, Allahyarham merupakan seorang yang sangat berpendidikan tinggi, mempunyai ijazah dalam undang-undang, malah pernah ditawarkan sebagai hakim tapi terpaksa menolak pada ketika itu. Selain daripada itu, Tun Taib juga pernah menjadi Peguam Negara Sarawak pada satu ketika dahulu. Jadi itu menunjukkan bahawa pendidikan penting untuk membawa anak-anak ataupun masyarakat untuk maju lebih ke depan lagi seiring dengan perubahan teknologi dan juga pembangunan semasa. Ya, ada kata-kata Inggeris yang mengatakan bahawa knowledge is power. Ya, pengetahuan adalah kuasa.
Itu yang ditekankan sewaktu pemerintahan Allahyarham Tun Taib Mahmud, kerana hanya dengan pendidikan dan pengetahuan dapat merubah darjat seseorang, taraf sosioekonomi seseorang, kerana sewaktu pentadbiran Allahyarham Tun berdepan pelbagai cabaran, bukan saja mengambil kira keluasan atau saiz Sarawak yang menyamai dengan Semenanjung, sukar untuk mengakses setiap kawasan, tetapi untuk mengubah minda masyarakat menerima kemajuan itu juga menuntut pemahaman, pengetahuan dan pendidikan. Perkara itu telah pun dilaksanakan dengan jaya oleh Allahyarham Tun. Saya nak mencelah sekejap Andy, sebab saya sebenarnya tak menjawab pun soalan Andy tadi. Andy bertanya mengenai pendidikan di kawasan Kota Semerahan itu sendiri. Sebenarnya di kejiranan saya sendiri, dalam radius 5 kilometer ada 2 universiti, iaitu Unimas dan juga Universiti Teknologi Mara. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat bagus untuk anak-anak tempatan untuk melanjutkan lagi pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Di graduan salah satu universiti bukan. Bukan, mungkin lepas Tapi ni boleh. saya selalu jugalah jenguk sekali-sekala ke kedua-dua institusi tersebut. Mungkin lepas ni boleh jadi pensyarah di 2 universiti tersebut, Dalam perancangan. negeri Sarawak. InsyaAllah. Baik saudara, seterusnya kita akan berikan tumpuan sekali lagi ke atrium bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Ketika ini berlangsung istiadat penghormatan negeri pemergian Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib bin Mahmud bersama rakan penyampai yang sudah pun bersedia di lokasi. Fazril Hisham. El, kongsikan bagaimana keadaan semasa di sana, El. Baiklah, Assalamualaikum. Sekali lagi kita bawakan kepada anda perkembangan semasa dari Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching Sarawak sempena istiadat penghormatan negeri untuk mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya kira-kira jam 4.40 pagi semalam di sebuah hospital swasta di Ibu Negara. Dan jika kita lihat suasana pilu dan hiba menyelubungi perkarangan dan juga lobi Dewan Undangan Negeri Petrajaya pada hari ini, masing-masing baik pemimpin tertinggi negeri dan juga wakil-wakil sahabat handai Allahyarham daripada dalam dan juga luar negara memberikan penghormatan terakhir mereka. Bagi orang awam, seawal jam 7 pagi lagi mereka sudah pun berada di sini setia menunggu giliran, membuat barisan untuk menunggu tibanya peluang mereka untuk memberi penghormatan terakhir kepada insan yang dilihat dan diperakui sebagai figura yang cukup penting dalam mengubah lanskap bukan sahaja politik, juga pembangunan di Sarawak. Diteruskan legasinya oleh Allahyarham Tan Sri Adnan Satim dan juga Datuk Patinggi Abang Johari Tunoping. Dan dapat kita lihat juga barisan menteri-menteri dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri turut sama hadir di sini, berada pada hari ini. Bukan sahaja memberikan penghormatan mereka, juga menzahirkan ucapan takziah kepada ahli-ahli keluarga, anak anda Allahyarham yang tiba di sini kira-kira jam 7.50 pagi tadi. Antara yang hadir adalah anak anda Allahyarham, Datuk Seri Sulaiman Taib, Datuk Seri Mahmud Taib, Jamilah Taib dan juga Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib, juga kini merupakan Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia. Apa yang dapat kita lihat hari ini juga satu perkara menarik yang pastinya di antara satu idea yang digagaskan sendiri oleh Allahyarham adalah bagaimana mereka rakyat Sarawak berbilang kaum dan juga agama hadir di sini memberikan penghormatan dan berdoa berdasarkan amalan masing-masing bagi memberikan doa titipan harapan mereka buat insan ini yang lebih, saya kira seumur hidupnya memberikan sumbangan kepada Sarawak, sebuah negeri yang mungkin dari segi geografinya pada satu ketika dahulu beberapa tahun, puluhan tahun yang lampau, ramai mungkin menganggap negeri ini sukar untuk bergerak ke hadapan.
Namun begitu, dengan setiap usaha-usaha dan inisiatif yang diadakan, alhamdulillah bergerak satu perubahan Sarawak ini. Dapat kita lihat kini di skrin kelihatan Dato' Amar George Chan, sahabat akrab kepada Allahyarham Tun, telah pun bukan saja bersama-sama dalam bidang politik, mereka juga sebenarnya hubungan mereka melebihi itu. Hubungan kekeluargaan juga terjalin di antara mereka apabila anak Dato' Amar George Chan sendiri berkahwin dengan anak Allahyarham Tun Taib. Dapat dilihat wajah pilu sebenarnya pastinya ketika ini, walaupun berita ini sudah diterima semalam. Mereka berada di hadapan jenazah ketika ini dengan kawalan daripada pegawai vigil Angkatan Tentera Malaysia. Pastinya suasana itu bertukar hibah. Saya kira bagi mereka yang akrab dengan Allahyarham tentunya terbit kembali memori-memori, ingatan-ingatan lama. Ketibaan jenazah pagi tadi diusung oleh pasukan pengusung terdiri dari 9 orang anggota tentera darat, laut, udara dan juga polis diraja Malaysia. Ketika ini juga dapat kita lihat jenazah dikawal oleh pegawai vigil mengawal keranda dari 4 penjuru, juga dari tentera darat, udara diraja Malaysia, tentera laut diraja Malaysia dan juga polis diraja Malaysia. Dijadualkan hari ini penghormatan negeri ini, istiadat penghormatan negeri ini dijadualkan bermula jam 8 pagi tadi sehingga kira-kira mungkin jam 11.30 pagi ini. Jadi mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan ke sini. Anda masih lagi berpeluang dan juga peringatkan untuk mematuhi kod etika istiadat dan juga menjaga tata tertib dan juga etika semasa memberikan penghormatan terakhir anda. Kini kalau saya lihat mungkin kira-kira mungkin lebih daripada 1,000 pengunjung kalau kita kira bermula daripada 8 pagi tadi, yang terdiri daripada orang awam. Yang menariknya sempat juga kami temu bual sebentar tadi, ada yang datang jauhnya daripada Miri, ada yang datang daripada Seri Aman, ada yang datang daripada Mukah, ada yang datang daripada Serian. Keseluruhan istiadat ini saudara dikendalikan ataupun dikelolakan oleh Markas 1 Division. Kita sifatkan sebagai caretaker untuk istiadat-istiadat negeri Sarawak ini, dan juga oleh penaungnya sendiri iaitu Panglima 1 Division Major General Datuk Muhammad Fauzi bin Khamis yang akan mengetuai, dan juga daripada Angkatan Panglima Medan Timur Tentera Darat juga Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Mat Lepi. Selepas ini nanti daripada perkarangan Dewan Undangan Negeri, jenazah akan dibawa ke Masjid Demak Petrajaya, Masjid Demak, sebelum disemadikan di sebelah pusara isteri pertamanya, Tuan Puan Laila Taib, di tanah perkuburan keluarga Demak. Untuk makluman anda, sebaik saja jenazah dibawa keluar, diusung keluar nanti, Kawalan Kehormatan Utama atau KKU akan memberi penghormatan terakhir, dan perjalanan jenazah Allahyarham, perjalanan terakhir itu ke Masjid Demak akan juga diiringi oleh 88 das tembakan meriam. Dan juga sepanjang perjalanan daripada masjid, daripada Dewan Undangan Negeri ke pusara tanah perkuburan juga akan diiringi oleh street liners, para pengawal. Adalah salah satu intipati atau elemen-elemen penting dalam istiadat penghormatan negeri dan juga istiadat pengebumian yang juga akan kami bawakan insya-Allah pada tengah hari nanti. Antara individu-individu yang dapat kita lihat hadir ataupun komuniti-komuniti, juga dapat kita lihat wakil-wakil media pada ketika ini. Pastinya Allahyarham sempat menyaksikan sendiri stesen televisyen tempatan pertama lahir di Sarawak, dan juga Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun Sarawak sendiri. Individu-individu ini yang ada mempunyai pengalaman peribadi sendiri menemu bual Allahyarham, dan juga antara kisah-kisah menarik yang sempat kami dengar, kami kongsikan bahawa Allahyarham ketika berhadapan, ketika ditemu bual, tidak begitu mengutamakan protokol, malah boleh dibawa berbual seperti seorang sahabat, boleh bergurau senda. Dan ketika menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri hampir 33 tahun,
Allahyarham cukup mengingati nama-nama individu yang pernah bersemuka dengannya. Walaupun mereka daripada media itu ramai yang pernah berurusan dengan Allahyarham. Saudara, tuan-tuan dan puan, boleh kita sifatkan Allahyarham sebagai seorang negarawan. Kalau kita lihat jam seawal mungkin 9 pagi tadi, juga ada sekumpulan daripada wakil pengakap negeri Sarawak hadir dan memberikan penghormatan terakhir mereka. Pada tahun lepas, istimewanya sempena 60 tahun Sarawak Merdeka, Allahyarham juga menerima anugerah pengakap Kenyalang Sarawak, anugerah tertinggi. Bukan saja anugerah tertinggi, tetapi juga yang julung-julung kalinya oleh pengakap di Sarawak. Dan Allahyarham sempat menerimanya pada tahun lepas, dan kita lihat tadi wakil-wakil Barisan Pengakap Sarawak memberi penghormatan terakhir mereka. Dapat juga dilihat pagi tadi juga Premier Sarawak sendiri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hadir di sini bersama dengan timbalan-timbalan Premier, termasuk Setiausaha Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, juga Setiausaha Negeri Sarawak Datuk Amar Abu Bakar Marzuki, barisan-barisan pemimpin tertinggi negeri yang saya kira telah pun berikrar semalam untuk terus meneruskan legasi kepimpinan pembangunan yang mampan dan progresif. Suasana ketika ini, saudara, bagi anda yang mungkin dalam perjalanan ke sini atau tidak berkesempatan hanya menonton di kaca TV anda, masih lagi suram, rata-ratanya berkongsi memori mereka bersama dengan Allahyarham. Dapat dirasa pilu dan juga hibah di antara mereka, dan juga masing-masing menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham yang mungkin masih lagi terkejut dengan berita pemergian Allahyarham. Jadi kepada anda yang sedang dalam perjalanan ataupun akan hadir di sini, kira-kira jam 11.30 pagi nanti dijangka jenazah akan dibawa, diusung ke Masjid Demak sebelum disemadikan di dalam istiadat pengebumian negeri. Jadi untuk anda dapat juga kita lihat tadi yang hadir turut sama berada di sini, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah dan juga suami Datuk Dr. Adi Badio Zaman. Kalau dapat saya memetik sedikit kata-kata Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah, Allahyarham merupakan pemimpin yang telah meletakkan asas kukuh perpaduan dalam kepelbagaian di Sarawak, pembangunan fizikal dan insaniah serta memperkasakan wanita. Terutama yang ada beberapa individu yang saya lihat hadir ialah Datuk Khairuddin Husaini, mewakili, mengetuai rombongan ataupun Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia yang hadir di sini, juga memberi penghormatan. Juga Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Dr. Ahmad Hatta Rashid turut sama hadir di sini tadi bersama dengan wakil-wakil daripada UNIMAS. Semestinya berasa berterima kasih dan juga penghargaan yang tinggi kepada Allahyarham, kerana antara jasa Allahyarham yang tidak dapat dilupakan, tidak dapat dinafikan adalah mentransformasikan Kota Semarahan itu sendiri sebagai sebuah hub ataupun gedung ilmu dengan lahirnya institusi-institusi pendidikan seperti UiTM, seperti Universiti Malaysia Sarawak, dan UNIMAS juga beberapa tahun ini sejak dia ditubuhkan telah pun melahirkan ramai graduan-graduan dan juga yang kini bekerja dalam bidang profesional, termasuk saya sendiri yang rasa berterima kasih dan syukur dengan adanya institusi pendidikan yang ulung. Antara mungkin kita lihat yang mengikut meneruskan legasi Allahyarham adalah anak anda Allahyarham, Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib, yang meneruskan legasi juga menjawat jawatan sebagai ahli Parlimen Mukah, kawasan yang begitu dekat di hati Allahyarham sebagai seorang berketurunan Melanau.
Datuk Hajah Hanifah juga menerusi hantaran di media sosial begitu jelas menzahirkan rasa rindu atas pemergian ayahanda beliau. Mungkin bagi rakyat Sarawak, rasa pilu, rasa hibah itu adalah kehilangan seorang pemimpin. Bagi anak-anak anda Allah yarham, termasuk Datuk Hajah Hanifah, ini merupakan pemergian seorang mentor, seorang ayah yang mencurahkan segala kasih sayang dan juga ilmu baik dari segi politik dan juga kekeluargaan sepanjang hidupnya. Juga dapat kita lihat hadir pagi tadi adalah Yang Berhormat Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar. Juga antara figura yang begitu sinonim dengan politik tanah air terutama di Sarawak ialah Datuk Sharifah Modiah Tuanku Fauzi yang datang bersama dengan ahli keluarga beliau. Datuk Sharifah Modiah merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Semariang ketika legasi kepimpinan Tun Taib, juga pernah menjadi setiausaha politik. Dan antara kata-kata Tun, kalau sempat kalau boleh saya ambil petikan daripada temu bual Datuk Sharifah Modiah, mengatakan antara kata-kata Tun yang sentiasa diingat ialah bercakap benar walau sepahit mana, dan sentiasa memberi nasihat agar turun padang. Antara yang hadir juga kita lihat adalah Datuk Seri Haji Julaihi Haji Narawi, Menteri Utiliti dan juga Telekomunikasi, dan juga menteri-menteri di peringkat negeri dan juga persekutuan yang hadir di sini. Saudara, ayat-ayat suci Al-Quran mengiringi suasana yang hibah di kawasan Dewan Undangan Negeri Petrajaya ini, seperti mana berkongsi rasa sedih, rasa pemergian seorang tokoh, seorang figura yang telah mengabadikan hampir seluruh hidupnya untuk pembangunan negeri Sarawak. 33 tahun sebagai Ketua Menteri Sarawak, diteruskan selaku Tuan Yang Terutamanya Di Pertua Negeri Sarawak, yang kini diteruskan juga oleh Tun Dr. Wan Junaidi sebagai Tuan Yang Terutamanya Di Pertua Negeri Sarawak yang baru. Hadirin sekalian, kami juga akan bawakan perkembangan insya-Allah daripada semasa ke semasa, bukan saja di Dewan Undangan Negeri, juga di Masjid Demak Petrajaya nanti, dan insya-Allah terus akan kami bawakan perjalanan terakhir Allahyarham di pusaranya, di pusara keluarga di Demak Petrajaya. Baiklah, mungkin setakat ini saja perkembangan semasa kami bawakan dari Dewan Undangan Negeri Petrajaya. Kita akan kembali lagi nanti untuk bawakan perkembangan semasa bersama dengan rakan-rakan di Grandstand sempena istiadat penghormatan negeri sempena pemergian Allahyarham Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud. Kembali ke Grandstand. Fazil, terima kasih atas perincian perkembangan dari Dewan Undangan Negeri Sarawak sempena istiadat penghormatan tertinggi Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Meskipun kami tidak berada di lokasi, tetapi di studio juga kesedihan sama dapat dirasakan. Jauh di sudut hati kami mahu turut sama-sama berada memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Taib Mahmud. Namun inilah sedikit ataupun secebis sumbangan yang dapat kami lakukan bagi menghargai kesemua jasa Allahyarham dengan membawakan perkembangan semasa terus-menerus mulai semalam sehinggalah nanti jenazah Allahyarham dikebumikan selepas solat Zuhur. Ya, Sarawak berduka cita. Kerajaan negeri telah pun mengumumkan semalam Sarawak berkabung selama 2 hari untuk tempoh dari semalam hingga ke hari ini, dan seluruh negeri diarahkan untuk mengibarkan bendera separuh tiang. Selain daripada aktiviti berbentuk hiburan adalah dihentikan untuk seketika. Dan selain daripada itu, Andy, di saat dan ketika ini juga kita ingin berkongsikan pandangan-pandangan daripada pemimpin-pemimpin dari negeri Sarawak berkenaan dengan siapakah Tun Taib di mata mereka. Jadi untuk yang pertama ni, kita nak kongsikan daripada Premier Sarawak yang telah ditemu bual baru-baru ini, mengatakan
beliau Premier berikrar akan meneruskan legasi yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Taib, terutamanya dalam usaha untuk membangunkan Sarawak dan Malaysia dalam satu arah yang lebih tersusun. Dan pada pendapat beliau sendiri, beliau menyatakan bahawa sebagai pengganti beliau dan rakan-rakan akan teruskan usaha untuk membangunkan Sarawak dan Malaysia dalam satu arah yang lebih tersusun, terutamanya dalam keperluan peralihan tenaga global. Sedikit Vanessa, kalau saya boleh kongsikan maklumat yang penting juga untuk dikongsikan, kerana Premier Sarawak ini memiliki pengalaman peribadi dan juga cukup dekat dengan Allahyarham Tun Taib Mahmud, kerana beliau mengakui menerima banyak ilmu dan didikan terus daripada Allahyarham, terutamanya dalam menjadikan beliau seorang ahli politik yang berkaliber. Dan Premier Sarawak berjanji untuk meneruskan legasi Allahyarham Tun untuk memajukan bukan saja Sarawak tetapi Malaysia secara amnya. Ya, apa yang boleh kita lihat pada ketika ini melalui visi yang telah disuarakan oleh Allahyarham Tun pada suatu ketika dahulu adalah peralihan kepada isu-isu tenaga global, yang tu kita boleh lihat melalui pewujudan koridor skor dan juga rekoda kalau kita lihat di bahagian ke utara sedikit di Sarawak ni, iaitu di Bintulu, pembangunan begitu pesat sekali buat masa ini kerana dekat situ ada pelbagai industri yang sedang berkembang dengan rancak. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang telah dibawakan oleh Allahyarham Tun Taib pada, kalau tak silap saya, pada tahun 1990-an lagi beliau telah menyuarakan inisiatif ini. Perubahan yang pada awalnya sukar diterima oleh sekelompok masyarakat, tapi akhirnya telah pun memberikan satu keyakinan kerana pencapaian dan kejayaannya sudah pun terbukti dan diteruskan oleh legasi kepimpinan masa kini, termasuklah Premier Sarawak sekarang, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ada lagi Vanessa? Tadi penzahiran yang itu daripada Premier kita, dan sudah semestinya timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugahmbas berkata Allahyarham Tun Pehin Sri seorang perancang induk dan arkitek yang hebat bagi Sarawak yang moden, bersatu dan progresif. Arkitek dekat sini bukan maksudnya kerjaya sebagai seorang arkitek, tetapi seorang yang mampu merancang struktur ataupun strategi pembangunan hala tuju Sarawak itu sendiri, yang menyebabkan Sarawak kini boleh dilihat di peta dunia. Orang sudah mula mengenali nama Sarawak di peta dunia. Ya, di peringkat persekutuan pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berduka cita atas pemergian Allahyarham dan mewakili pentadbiran kerajaan madani pimpinannya mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Sesungguhnya ia menyifatkan bahawa pemergian Allahyarham satu kehilangan besar bukan sahaja kepada rakyat Sarawak, malah rakyat Malaysia. Jasa dan bakti Allahyarham kepada negara dan negeri Sarawak akan sentiasa dikenang selamanya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini juga saya boleh kaitkan dengan pendekatan politik pembangunan yang dilaksanakan oleh Allahyarham Tun Taib ketika menerajui Kabinet Negeri Sarawak selama 33 tahun sebagai Ketua Menteri dan juga 10 tahun sebagai Yang di-Pertua Negeri. Kerana kalau kita faham berdasarkan penjelasan oleh Datuk Dr. Jeniri Amir tadi, bahawa ia juga berkait rapat dengan hubungan baik antara pemimpin, bukan sahaja pemimpin negeri, malah pemimpin di peringkat kerajaan persekutuan. Kerana dengan adanya hubungan baik, kerjasama untuk membangunkan Sarawak dan menjayakan setiap agenda yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Banyak sebenarnya yang telah pun dilaksanakan ketika era pemerintahan Allahyarham Tun, termasuklah dalam aspek pendidikan, pembinaan universiti, termasuk 2 universiti yang telah pun Vanessa katakan tadi, UiTM dan juga UNIMAS, termasuk kemudahan prasarana, empangan hidroelektrik di Sarawak, kemudahan-kemudahan jalan raya,
perumahan, semuanya untuk manfaat rakyat. Untuk makluman anda saudara, selain menjadi pemimpin di peringkat negeri, Allahyarham Tun Taib juga pernah memegang beberapa portfolio di peringkat persekutuan selepas beliau memenangi kerusi Parlimen Samarahan pada 1966. Beliau memegang beberapa portfolio menteri di peringkat persekutuan, antaranya adalah Menteri Perusahaan Utama pada 1972, Menteri Perancangan Am dan Penyelidikan Sosioekonomi pada 1974, Menteri Pertahanan pada 1978 dan Menteri Wilayah Persekutuan pada 1980. Kesemua pengalaman dan pengetahuan yang telah pun beliau peroleh di peringkat persekutuan dibawa semula ke Sarawak menjadi Ketua Menteri dan yang di-Pertua Negeri untuk memperkasa agenda pembangunan negeri Sarawak yang seperti Vanessa katakan bersama dengan Datuk tadi, manfaatnya ataupun hasilnya kita tuai sehinggalah ke hari ini. Ya, kita banyak bercakap mengenai pembangunan yang telah disumbangkan oleh Allahyarham Tun Taib. Kita juga sebenarnya pada saat ini ingin kita menyentuh sedikit mengenai personaliti Allahyarham Tun Taib. Jika kita melihat daripada figura ini, kadang-kadang di majlis-majlis keramaian ataupun majlis-majlis tertentu, Allahyarham Tun Taib mengenakan pakaian serba putih. Itu pada signature itu pada saya satu perkara yang menarik dan membuatkan kita ingat akan seorang figura ini. Memang orang kata berlainan, berbeza daripada orang-orang yang ada di sekeliling dengan karismanya. Jadi kita memang dari jauh tahu siapa tu. Itu dari segi pemakaian. Banyak lagi perkara-perkara lain yang dapat membuatkan kita kembali mengingat seorang individu bernama Tun Taib Mahmud. Sebenarnya saya sempat berbual juga dengan Vanessa, bukan saja bercakap tentang pentadbiran, kepimpinan, sumbangan Allahyarham, tetapi juga sisi lain daripada seorang individu yang bernama Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud yang juga meminati bidang seni dan budaya juga. Betul. Kalau boleh cerita menarik itu dikongsikan kepada seluruh rakyat. Pada satu ketika dahulu, Allahyarham Tun Taib pernah menjadi menteri komunikasi di Sarawak, dan pada ketika itu juga lahirnya pertandingan-pertandingan seperti Bintang Kecil, pertandingan Bintang Piramli. Itu adalah antara cetusan idea daripada Tun Taib sendiri. Dan sebenarnya jika masuk sendiri ke auditorium Piramli ini, sekarang ni tempat kita bersiaran, apabila masuk sahaja ke dalam auditorium ini, sebenarnya kita dapat melihat perubahan ataupun evolusi permulaan auditorium ini, antara program-program yang dilaksanakan oleh Tun, program Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli. Memang kita dapat lihatlah setiap tahun ada gambar-gambar memori yang tersemat di auditorium Piramli ini. Auditorium Piramli juga dinamakan sempena dengan minat Tun Taib sendiri terhadap Piramli. Ya, sebenarnya ini juga salah satu pendekatan yang cukup baik boleh dijadikan contoh ataupun teladan kepada pemimpin-pemimpin era baharu, bagaimana untuk mendekati masyarakat bukan saja dengan menggunakan dasar-dasarnya tetapi juga menggunakan pendekatan melalui platform seni dan budaya. Kerana seni dan budaya, sukan juga adalah medium terbaik untuk kita menghubungkan masyarakat. Mungkin menerusi seni dan budaya, lagu-lagu, filem, kita dapat menyelitkan elemen-elemen berkaitan kenegaraan, kenegerian yang akhirnya memudahkan pemahaman masyarakat dan membolehkan mereka menerimanya dengan lebih baik. Saya difahamkan dari rakan pelapor di lokasi yang sudah pun bersedia di tanah perkuburan yang akan menjadi tempat persemadian Allahyarham. Ketika ini hujan. Untuk makluman anda, jenazah Allahyarham Tun Taib Mahmud nanti akan disolatkan di Masjid Demak Kuching
selepas solat Zuhur, dan menyusul ialah istiadat pengebumian negeri, dan jenazah Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud akan disemadikan di tanah perkuburan keluarga Allahyarham. Lokasinya berdekatan dengan kediaman peribadi Allahyarham di Demak Jaya, Kuching. Antara kenamaan yang akan hadir selain daripada pemimpin-pemimpin kerajaan negeri dan persekutuan, turut akan berangkat tiba adalah Sultan Brunei dan paduka anak anda Sultan Brunei. Nanti kami akan bawakan kepada anda perinciannya bersama pelapor di lokasi. Ya, di kesempatan ini juga kita nak sambung balik, kita nak baca komen-komen ini daripada Menteri di Persekutuan Alexander Nantalinggi, Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang juga merupakan Menteri Kerja Raya. Di komen di posting Facebook beliau mengatakan, secara peribadi, Tun Pehin Seri antara orang yang banyak berjasa dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam meniti dan mencorak perjalanan kerjaya politik. Dan di posting ini juga beliau mengatakan, di hadapan mata beliau melihat berganding bahu bersama-sama pemimpin Sarawak yang lain, termasuklah mendiang Datuk kepada Datuk Seri Alexander ni, iaitu Tun Datuk Patinggi Tan Sri Temenggong juga Hanak Baring dalam mengemudi Sarawak dan negara selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Jadi ini antara orang kata yang sifat peribadilah, antara momen-momen antara Tun Taib dan juga Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Ini satu kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang baharu, iaitu Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang dilantik memegang portfolio itu pada bulan lepas menggantikan Allahyarham Tun Taib Mahmud. Beliau menyatakan bahawa sumbangan dan juga jasa Allahyarham Tun Taib Mahmud ini akan amat besar dan legasinya akan diteruskan dan akan menjadi panduan kepada beliau untuk mentadbir negeri Sarawak sebagai yang di-Pertuan Negeri. Untuk makluman anda, saudara, Allahyarham Tun Taib Mahmud dilantik sebagai yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-7 pada 1 Mac 2014 menggantikan Tun Abang Muhammad Salihuddin, dan beliau memegang portfolio itu sehingga Januari 2024. Inilah dia tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sedang menuju masuk ke atrium Dewan Undangan Negeri Sarawak bersama dengan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan juga kelihatan bersama mengiringi di belakang iaitu Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas bersama dengan isteri. Jadi ya, terzahir wajah-wajah duka kesemua tetamu kenamaan yang hadir, termasuklah yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang telah pun dilantik ke jawatan itu, iaitu yang di Pertuan Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa 26 Januari 2024. Beliau menerima surat cara pelantikan itu daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayantuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Balai Rong Kecil Istana Negara. Dan kelihatan bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada ketika ini. Di sebelah kiri dan kanan beliau ada Premier dan dua orang timbalan Premier, iaitu Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan juga Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian, timbalan Premier. Dan juga dapat kita lihat ketika ini di kaca TV. Mereka sedang memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Taib Mahmud. Berbaju Melayu putih ialah yang amat berhormat
Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg atau lebih dikenali sebagai Yang Amat Berhormat Tan Sri Abang Johari Tun Openg berdiri bersebelahan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Premier Sarawak ke-6. Jawatan itu sebelum ini dikenali sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau mengangkat sumpah jawatan sebagai Premier Sarawak pada 13 Januari 2017 dan angkat sumpah dibuat di hadapan Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud yang ketika itu merupakan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pada 1982, Tan Sri Abang Johari dilantik sebagai Ketua Setiausaha Politik Tun Abdul Taib Mahmud semasa menjadi Ketua Menteri Sarawak. Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga merupakan anak kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang pertama, Allahyarham Tun Datuk Haji Openg bin Abang Sapi'i, dilahirkan di Limbang, Sarawak pada 1 Ogos 1950, kini berusia 74 tahun, masuk tahun ke-7 menggalas jawatan sebagai Premier Sarawak. Pelbagai agenda pembangunan negeri telah dilaksanakan dan meraih kejayaan demi kejayaan. Ia bukan sahaja hasil kerjasama padu Kabinet Negeri, malah dijayakan bersama Kerajaan Persekutuan. Baik, saudara, kita akan bersama dengan L di Atrium Dun Sarawak. Silakan, L. Ketibaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ke-8 iaitu Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar baru saja tiba di Dewan Undangan Negeri ini diiringi oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, timbalan-timbalan Premier dan juga menteri-menteri Kabinet Sarawak. Dan seperti mana anda sedia maklum bahawa penerusan legasi itu bukan sahaja terhad kepada Premier Sarawak yang meneruskan legasi daripada ketua-ketua menteri Sarawak sebelum ini. Legasi ini juga diteruskan oleh Tun Dr. Wan Junaidi, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang baharu, yang pastinya punya 1001 kenangan dan memori bersama Allahyarham Tun Taib. Bagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak ini, kenangan baik dalam bidang politik dan juga dalam arena sebelum ini pun mereka juga sempat berkongsi berkongsi pengalaman yang sama di dalam memajukan Sarawak ke arah sebuah negeri yang progresif seperti yang dapat kita lihat hari ini. Dan juga di belakang saya ketika ini ialah Yang Berhormat Datuk Julahi Narawi, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Len Tarif Saleh, masing-masing memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Allahyarham Tun Pehin Seri Taib yang telah berjaya mengubah landscape pembangunan di Sarawak ini. Dan ini dua menteri yang saya kira punya pengalaman berbeza dalam bidang dan juga skop tugas yang berbeza, baik di utility dan juga pertanian, pemodenan dan juga pembangunan kawasan. Mungkin boleh saya dapatkan ketika ini, maaf Encik Zaidi, kita pinjam masa seketika mewakili unit protokol istiadat dari pengurusan acara UPAN. Pastinya saudara Zaidi sendiri saya kira punya pengalaman yang cukup berbeza daripada orang-orang awam di Sarawak ini, Encik Zaidi, dengan sendiri secara peribadi bersama dengan Allahyarham Tun. Apa mungkin beberapa pengalaman, kenangan manis, memori istimewa yang mungkin saudara Zaidi sendiri sahaja tahu, yang boleh dikongsikan bersama dengan rakyat Sarawak, seluruh Malaysia sebenarnya sedang menonton ketika ini, Encik? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kerana setiap insan yang hidup ni akan menuju kematian. Dan selama pengalaman saya bersama Tun, sejak saya lagi masih kecil lagi, di mana beliau berada di Sadong Jaya, Kampung Pendam misalnya, saya bersama Tun dari tingkat kecil lagi. Jadi pahit maunnya bersama Tun, memang beliau adalah merupakan seorang yang politikus yang susah untuk ditandangi dan mempunyai idea-idea yang bukan sahaja idea yang backward, tapi
forward 10 years to 20 years future. Itulah pengalaman dengan Tun, dan beliau pun senang untuk diuruskan dan tidak seperti orang tua kita sendiri. Tapi saya begitu respect dengan dia oleh kerana dia tu yang mempunyai kelebihan daripada orang lain. Dia ke depan lebih panjang daripada dia ke depan. Tapi kita sebenarnya sebagai pengalaman dengan protokol dan dia senang untuk diuruskan. Ya. Jadi pada hari ini kita mendoakan agar arwah Tun diletakkan di sisi orang-orang beriman dan seleha, dan harap semua rakyat-rakyat Sarawak akan menerima akan kembalinya ke rahmatullah Arham Tun ini dan sebagai legenda kepada negeri Sarawak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Zaidi Haji Ismail, mewakili unit protokol istiadat dan pengurusan acara negeri Sarawak. Antara badan penting untuk memastikan acara hari ini, istiadat penghormatan negeri dan seterusnya istiadat pengebumian negeri berjalan dengan lancar. Encik Zaidi tadi juga merupakan antara individu yang rapat dengan Allahyarham, juga sering berkongsi bagaimana pengalaman beliau bergaul seperti seorang sahabat bersama dengan Allahyarham. Walaupun ada jurang dari segi kedudukan di situ, tetapi Allahyarham cukup senang, dan Encik Zaidi ini juga merupakan antara individu yang mana wajah dan namanya tidak dilupakan oleh Allahyarham Tun walaupun di akhir hayatnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini seperti yang saya kongsikan di awal siaran ini, jenazah yang ketika ini dikawal oleh pasukan ataupun tim-tim vigil daripada Angkatan Tentera Malaysia, dari Tentera Darat, Laut, Udara dan juga Polis Diraja Malaysia. Jenazah akan dibawa keluar dan diberi penghormatan terakhir oleh Kawalan Kehormatan Utama ataupun KKU sebelum dibawa menaiki kenderaan ke Masjid Demak. Dan di Masjid Demak juga selepas itu beliau Allahyarham akan disemadikan di pusara, di sebelah pusara isteri pertamanya Tuan Puan Laila Taib di tanah perkuburan keluarga di Demak. Dan ketika perjalanan Allahyarham nanti, selepas penghormatan terakhir daripada Kawalan Kehormatan Utama juga, akan kedengaranlah 88 das tembakan bersamaan, satu simbolik bersamaan dengan umur Allahyarham ketika menghembuskan nafas akhirnya semalam pada jam 4.40 pagi di sebuah hospital swasta di Ibu Negara. Perjalanan Allahyarham, tuan-tuan dan puan-puan, sempat kami temu bual juga beberapa pengunjung hari ini yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur, kaum dan juga agama. Sebenarnya ramai dalam kalangan mereka yang berpeluang berbual, bersemuka, bertemu bual dan juga bergambar bersama dengan Allahyarham. Dan selepas ini, selain daripada kita bawakan perkembangan semasa dan juga individu-individu yang hadir di sini memberikan penghormatan terakhir, insya-Allah akan kami bawakan lagi perkembangan baik di Dewan Undangan Negeri, di Masjid Demak dan juga di tanah perkuburan Demak Petrajaya. Itu saja dapat kami bawakan setakat ini. Terus bersama kami di RTM, kembali bersama dengan rakan-rakan penyampai di Grandstand. Ya, Fazril Hisham, terima kasih terus-menerus membawakan perkembangan semasa istiadat penghormatan negeri yang berlangsung di atrium bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching. Untuk makluman anda saudara, titisan rahmat Tuhan membasahi bumi Kenyalang, spesifiknya di Kuching, mengiringi pemergian Allahyarham Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud. Ini seolah-olah menggambarkan kesedihan dan rasa duka cita rakyat atas pemergian seorang pemimpin yang cukup berjasa kepada bumi Kenyalang. Ya, dan selepas istiadat penghormatan negeri ini, jenazah dijadual untuk dibawa ke masjid di Demak Jaya dan kemudiannya akan istiadat pengebumian negeri akan dilaksanakan juga berdekatan dengan rumah ataupun kediaman rasmi Allahyarham Tun Taib, iaitu di tanah perkuburan keluarga Allahyarham di Demak Jaya, Jalan Bako. Dan signifikannya juga
jenazah Allahyarham Tun dibawa ke Dun Sarawak pada hari ini. Semalam di sidang media Premier ada menyatakan bahawa Dun merupakan simbol kepercayaan kepada sistem demokrasi, dan ia juga telah Dun itu sendiri dicetuskan idenya, pembangunannya dicetuskan oleh Tun Taib sendiri. Ya, dan hari ini Dun menjadi lokasi bersejarah yang menyaksikan peristiwa penting istiadat penghormatan negeri pemergian Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Istiadat penghormatan negeri di lokasi berkenaan telah pun bermula pukul 8 pagi tadi. Untuk orang awam, penghormatan terakhir akan berakhir kira-kira 10-11 minit saja lagi, manakala untuk ahli-ahli kabinet pula bermula pukul 11 pagi sehingga 11.30 minit pagi nanti. Jadi kita dapat saksikan kehadiran orang ramai, terutama rakyat jelata, memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham meskipun dalam suasana hujan di Bumi Kenyalang, spesifiknya di Kuching ini, menunjukkan ataupun penzahiran rasa kasih dan cinta terhadap Allahyarham yang telah pun memberikan sumbangan besar kepada pembangunan negeri Sarawak. Saya mahu berkongsi mengenai adab-adab yang harus umat Islam memberikan perhatian tatkala berlaku kematian. Ini saya petik daripada Bayan Linnas terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Adab pertama ialah menerima hakikat kematian, kerana dalam Al-Quran dinyatakan dengan jelas menerusi pelbagai ayat dalam pelbagai surah menyatakan bahawa kematian itu sesuatu yang pasti. Tiada sesiapa akan terlepas daripada berdepan kematian, termasuklah para nabi dan juga rasul, termasuk junjungan besar umat Islam iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, beristirja, iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apabila menerima berita kematian. Ia bermaksud sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Kemudian bersabar dalam menerima berita mengenai kematian. Ketiga, adab seterusnya adalah solat jenazah kepada si mati dan berdoa untuknya. Keempat, larangan meratap iaitu menangis dengan suara yang kuat ataupun meraung. Islam, untuk makluman anda, membolehkan umatnya menangis atau mengalirkan air mata sebagai tanda sedih atas kematian atau pemergian insan tersayang tanpa mengeluarkan suara yang kuat ataupun meraung. Kelima, larangan mengandaikan kematian dengan terjadinya sesuatu peristiwa. Keenam, berkata baik tentang si mati dan jangan sesekali mengungkit keburukan tentang si mati. Ketujuh, tidak berlebih-lebihan dalam menghargai seseorang, tidak kira betapa tinggi kedudukannya, sama ada yang hidup maupun yang telah pun meninggal dunia. Adab ke-8, melakukan amalan yang boleh dilakukan sebagai sumbangan kepada si mati, termasuk doa dan istighfar. Adab ke-9, menziarahi kubur dengan melakukan amalan sunat. Jangan pernah sesekali melakukan amalan bid'ah ataupun kurafat. Kesimpulannya, kesemua adab-adab ini menekankan kepentingan agar perjalanan kehidupan dan kematian benar-benar disusun atur mengikut syariat Islam. Ia tidak boleh bercanggah dengan ketetapan yang telah pun dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan mengenang antara kebaikan dan juga sumbangan Allahyarham Tun, mungkin golongan ataupun generasi yang lebih matang dan lebih veteran mungkin mengenali sosok seorang pemimpin yang bernama Tun Taib. Beliau seorang, Allahyarham Tun Taib merupakan seorang yang rajin membaca dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa, dan ingin saya kongsikan di sini bahawa Tun Taib juga merupakan penulis kepada beberapa buku. Antara buku yang pernah dihasilkan oleh Tun Taib adalah Nabi Muhammad dan Misinya. Itu adalah salah satu. Yang seterusnya adalah Islam dan Kegunaan Umat Manusia, Kebebasan dalam Pemikiran Islam, dan Strategi yang sesuai untuk pembangunan negara semasa menghadapi kekurangan sumber.
Ada 4 buku antara yang sering dikongsikan bersama untuk menjadi rujukan bukan saja pemimpin, malah juga dengan masyarakat. Ya, saudara, istiadat penghormatan negeri yang bermula seawal pukul 8 pagi tadi dijadual berakhir kira-kira 6 minit saja lagi. Ini waktu-waktu yang terakhir. Peluang akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang ramai yang berada di Dun Sarawak untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Kita kembali semula bersama pelapor di lokasi, Fazril Hisham, untuk berkongsi keadaan di Dun Sarawak ketika ini. Baiklah, terima kasih rakan-rakan di Grandstand. Kita juga bawakan ketika ini perkembangan semasa di Dewan Undangan Negeri Petrajaya sempena istiadat penghormatan negeri untuk Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Bersama dengan saya ketika ini Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi, yang mungkin Datuk dalam suasana pilu ini mungkin Datuk sendiri ada memori ataupun kenangan bersama dengan Allahyarham dapat Datuk kongsikan secara ringkas bersama dengan tamu-tamu kita, Datuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya dan rakyat Sarawak khasnya merupakan pemergian Ayahanda Tun Pehin Seri ini merupakan satu kehilangan yang amat besar bagi kami lah, rakyat Sarawak, bukan setakat umat Islam, kepada rakyat-rakyat seluruhnya di Sarawak ini. Mereka merupakan satu kehilangan yang amat besar. Pengalaman saya selama bersama dengan Allahyarham Tun Pehin Seri amat banyak. Beliau ini menitik beratkan tentang kepentingan agama perlu dijaga dan perpaduan berbagai-bagai bangsa perlu dijaga. Amat memilukanlah bagi pihak kita rakyat di Sarawak. Kita doakan mudah-mudahan pemergian beliau sentiasa dicucui rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama berdoalah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Datuk Mustafa Kamal, sedikit perkongsian pengalaman dan juga kenangan Datuk sendiri bersama dengan Allahyarham. Mungkin Datuk tambah sedikit untuk umat Islam, mungkin mereka yang berada di Sarawak atau di mana-mana sahaja yang berada ketika ini, apa amalan yang dianjurkan ketika ini yang boleh dilakukan untuk kita sama-sama berdoa untuk Allahyarham bersama dengan kalangan orang beriman, Datuk? Baik. Pesanan kita bersama, sama-samalah kita berdoa. Doa kepada beliau, mudah-mudahan doa kita sampai kepada dia dan meringankan apa yang dikatakan setiap yang hidup akan menghadapi ataupun merasai mati. Jadi kita yang masih hidup ini, usaha kita hanya untuk berdoa lah. Mudah-mudahan mendapat keampunan si Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk atas sedikit masa bersama dengan tetamu-tamu kita, bersama dengan penonton-penonton di RTM ketika ini. Baiklah, ini mungkin sedikit perkongsian daripada kami kepada anda yang sedang menonton istiadat penghormatan negeri ini di Dewan Undangan Negeri Petrajaya. Bersama dengan saya tadi adalah Imam Besar Sarawak yang berkongsi pengalaman beliau bersama dengan Allahyarham Tun. Dan mungkin selepas ini jika kita dapatkan lagi beberapa orang individu yang pernah berkongsi pengalaman ataupun memori bersama dengan Allahyarham. Dan mungkin adakah kita akan kembali ke grandstand dahulu buat masa ini? Sekian ini saja dapat kita bawakan. Kita kembali bersama dengan rakan-rakan penyampai di grandstand dahulu. InsyaAllah kami akan terus bawakan perkembangan dari Dewan Undangan Negeri Petrajaya sempena istiadat penghormatan negeri Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Fazril, terima kasih kerana terus membawakan perkembangan
istiadat penghormatan negeri di Atrium Bangunan Dun Sarawak di Kuching yang bermula pukul 8 pagi tadi dan akan berakhir pukul 11.30 pagi nanti. Bagi anda yang tidak berkesempatan atau tidak berpeluang untuk memberikan penghormatan terakhir, seperti saya kongsikan kepada anda tadi, lakukan amalan yang boleh dilakukan sebagai sumbangan kepada semati, termasuklah berdoa dan beristighfar. Ya, program khas ini sebenarnya tidak berhenti setakat jam 11.30 pagi ini sahaja dan kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa melalui berita dan juga kita juga akan ada satu lagi bersama dengan tetamu pada petang nanti iaitu bersama dengan rakan seperjuangan Allahyarham Tun Taib iaitu mantan Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu bersama dengan kami petang nanti. Ya, terus setia bersama kami untuk mengikuti secara langsung istiadat pengubumian negeri Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud langsung dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.